Kita nampak berpuasa tapi rupanya tak ada bahagian pahala puasa. Sebab Allah tak pandang orang tidak menjaga perkataan keji daripada lidahnya. Dan sekarang bukan pada lidah, pada jari jemari yang suka komen, tulis benda tak elok di media sosial dan sebagainya. 10 checklist. Sekurang-kurangnya kita perlu ada 10 checklist untuk memastikan Ramadan kita diterima oleh Allah. Ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah terima dan mencapai kedudukan yang berjaya. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, ibadatana, segala ibadah kami dan sebagainya. Masya Allah, Ustaz, kalau saya salah Ustaz tegur ya. Dia jadi nampakkan Ustazah macam sopan. Macam subhanallah sangat menjaga setiap patah perkataan tu. Sebab bila depan guru, tuan guru, subhanallah, kita lagi rasa macam sedang diperiksa, disemak. Masya Allah. Jadi yang pertama, muslimin sekalian, kita kena berusaha memastikan kita berpuasa penuh 30 hari, kalau 29 hari Ramadan. Mungkin kita akan diuji dengan sakit, penat dan sebagainya. Kadang-kadang kita cepat nak mengambil rukhsah, walaupun rukhsah itu dibolehkan ambil. Contohnya musafir. Kalau musafir kita tak berat kan dan sebagainya, afdal kita mengambil, maksudnya tetap berpuasa penuh. Dan di sini satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yawmal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum yuqal aina sha'imun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga nanti ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Itu pintu yang kita dambakan. Untuk bulan Ramadan kita mengharapkan pintu itu akan terbuka dan kita akan dipanggil melalui pintu tersebut, yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Tiada siapa yang memasuki pintu tersebut selain mereka. Dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, maka mereka akan memasukinya. Apabila orang terakhir yang masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada siapa lagi yang akan memasukinya. Subhanallah, ada pintu khas orang yang berpuasa. Yang berpuasa penuh, menjaga ibadah puasanya, bukan sekadar jaga daripada perkara yang membatalkan puasa, tetapi mereka juga menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jadi insya-Allah kita dah capai satu tahap menjaga supaya pahala puasa kita tidak kurang. Contohnya meninggalkan perkara-perkara yang makruh, apatah lagi perkara-perkara yang haram seperti mengumpat dan sebagainya. Subhanallah. Yang kedua, nampak Ustazah kan? Kita terus pergi yang kedua. Masya Allah. Kadang tak sempat kedua, dah ulah panjang yang pertama kan. Okey. Checklist yang kedua, iaitu tidak meninggalkan sahur. Jangan meninggalkan sahur. Dan antara salah faham masyarakat kita ialah dia bersahur sebelum tidur dan dia niat sahur. Itu bukan sahur, itu sapa. Itu adalah makan lewat malam. Sahur ni mestilah pada waktu yang kita bangkit daripada tidur, hampir dekat dengan fajar, dengan subuh. Waktu itulah dikatakan sahur. Dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil asharihum yastaghfirun. Subhanallah, betul saya. Betul, masya-Allah. Dan bagi orang yang bersahur itu, mereka itu banyak beristighfar kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran perkataan sahur itu. Sementara menunggu waktu subuh tu kita banyakkan istighfar. Itulah di antara zikir yang paling utama saat itu. Mereka pada waktu sahur itu memperbanyakkan istighfar. Dan dibincangkan bilakah waktu sahur. Itu adalah waktu antara menanti waktu subuh. Subhanallah. Berdasarkan hadis Ahmad, riwayat Ahmad, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, qala Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW, as-sahur
akluhu barakah. Fala tad'uhu walau an yajza' ahadukum jur'ah min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Subhanallah. Ustazah baca pun boleh tentu tepat. Tapi ustaz dah hafal semua. Masya Allah. Yang bermaksud daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahur itu barakah. Nabi kata makan sahur itu ada barakah. Subhanallah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Bila Nabi menggunakan ayat seperti ini, soalannya Nabi sangat beratkan. Kamu jangan tinggal walaupun sekadar seteguk air. Ramai orang dia rasa tak lalu nak makan pada waktu tersebut. Kalau bangun sahur tu rasa tak lalulah, waktu tu tak biasa makan. Sampai Nabi pesan, makan walaupun hanya dengan seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang makan sahur. Subhanallah, besar sangat ganjarannya. Allah dan para malaikat akan berselawat kepada orang yang bangun makan sahur walaupun sekadar seteguk air. Tak mampu, maksudnya kalau boleh janganlah sampai seteguk air sungguh-sungguh. Kan kurma, makanlah sikit. Subhanallah, untuk menguatkan badan kita pada siang hari untuk beribadah. Apa yang dimaksudkan dengan Allah berselawat kepada kita, para malaikat juga berselawat kepada kita, iaitu rahmat daripada Allah, pertolongan dan sebagainya. Dan selawat daripada para malaikat pula membawa maksud para malaikat mendoakan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, bagi kita orang yang berpuasa, daripada setiap saat berpuasa, marilah kita sama-sama sentiasa memperbanyakkan doa. Nabi SAW bersabda, inna lis-sha'im inda fitrihi la da'watan ma turad. Yang bermaksud sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Itu antara waktu mustajab. Kita tahu waktu ni paling sibuk. Ibu-ibu sibuk kelang kabut, duduk hidang makan. Lepas tu yang lapar duduk ngadap makanan pun memang kadang susah. Sebenarnya itu waktu yang mencabar untuk manusia mampu nak mengangkat tangan, fokus kepada doa. Sebab masing-masing waktu ni sangat sibuk. Bahkan ramai lagi yang masih berada di bazar, masih berada sekian-sekian. Jadi waktu ini perlu kita jaga keberkatannya. Antara waktu yang tidak ditolak doa mustajab, waktu yang nak hampir berbuka puasa. Subhanallah. Okey, Nabi SAW bersabda lagi, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wasaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah, iaitu imam yang adil, pemimpin yang adil. Kita semua adalah pemimpin. Adakah kita adil dengan anak-anak? Adakah kita adil dengan suami, dengan isteri? Adakah kita adil dengan adik-beradik, dengan ibu ayah? Iaitu melaksanakan tanggungjawab. Sebab Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua ni pemimpin, akan ditanya akan kepimpinan. Bahkan hamba juga pemimpin, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Jadi jangan bayang bila pemimpin ni, kita bayangkan Perdana Menteri, menteri besar macam tu je. Kita semua adalah pemimpin, kurang-kurangnya kita memimpin diri kita. Jadi doa orang yang adil insya-Allah tidak ditolak. Kedua, doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Maksudnya lebih kurang 13 jam waktu mustajab doa. Kan start daripada pukul 6 tu sampai pukul 7 tu lebih kurang 13 jam lebih, tuan-puan di mata Allah sekalian, waktu mustajab doa. Subhanallah. Seterusnya yang keempat, kita melazimi membaca Al-Quran. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, memang semua tahu ni, cuma hari ni saya sebutkan terus, bawakan bersama dengan dalil-dalil, dengan hadis Nabi. Kita bukan tak tahu kelebihan membaca Quran, banyak pahala dan sebagainya. Tapi ini namanya kita murajaah, kita menguatkan kembali akidah dan keyakinan. Kita ilmu ni bila kita dengar lagi-lagi hadis Nabi, dia menambahkan lagi kekuatan iman, keyakinan kita. Mudah-mudahan akan mendatangkan kemanisan. Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar. Fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil laili
fasyafi'ni fihi qala fayushafa'ani. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Ahmad. Yang bermaksud puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandingkan dua ibadah ini, puasa dan Al-Quran, akan pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan minum dan juga nafsu syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Yang kita duduk menahan minum, menahan syahwat, makan, puasa ini akan berkata-kata bagi pihak kita di padang mahsyar kelak, menyaksikan, menjadi saksi terhadap kita. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Beliau melanjutkan sabdanya, maka mereka berdua, yakni puasa dan Al-Quran, akhirnya memberi syafaat kepadanya. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mereka yang berkumpul di Baitullah, iaitu di masjid, surau ke, musalla ke, di rumah Allah yang ada tempatnya sujud, solat dan sebagainya, mereka berkumpul untuk bertadarus, sama-sama membaca Al-Quran. Kan ada yang mendengarkan, ada yang membaca. Subhanallah, ada yang mendengar, ada yang membaca, bertadarus. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya dengan rahmat. Lalu para malaikat akan berdiam, para malaikat akan duduk bersama. Kemudian subhanallah, hadis itu Nabi menyebutkan malaikat akan ada bersama. Kemudian Allah memuji, subhanallah, Allah akan memuji hamba-hamba tersebut di kalangan para malaikatnya. Sebab itu kelebihan tadarus di bulan Ramadan ini sangat dituntut. Kalau kita tak mampu dan tak boleh di masjid ataupun di surau, maka buatlah wahai para suami isteri di rumah. Kadang-kadang isteri lah beria ni nak tadarus, suami layan tak layan. Jadi subhanallah, kita mengharapkan bila kita mendengar hadis Nabi tersebut, sebab Nabi sebut jelas, barang siapa yang berkumpul, tetapi dalam hadis tersebut Nabi sebut di masjid, di Baitullah, di rumah Allah. Namun jika terhalang untuk kita sampai ke masjid, ada sebab-sebab, bukan kerana malas dan sebagainya, maka mudah-mudahan walaupun berkumpul itu bukan di masjid tapi di rumah, mudah-mudahan kita dapat bahagian ataupun ganjaran yang sama. Yang mana Nabi sebut Allah Subhanahu Wa Taala menaungi rahmat dan akan bersama dengan mereka para malaikat, yang mungkin nampak zahirnya suami isteri berdua saja, tapi kalau Allah bukalah hijab, rupanya ramai para malaikat menyertai bersama. Allahu Akbar. Lalu Allah akan berbangga, Allah akan berbangga di khalayak malaikat yang ada di sisi Allah terhadap hamba-hambanya ini. Subhanallah, Allah berbangga, lihatlah hambaku ini. Subhanallah, itu di antara kelebihan orang yang bertadarus membaca. Dan kita tahu itu sunnah Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah, yang kelima, kita jangan tinggalkan memperbanyakkan meminta ampun daripada Allah. Sebagaimana Nabi SAW menjawab kepada persoalan isteri tercinta Sayyidatina Aisyah. Antara doa yang perlu kita hafal dan kita amalkan iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Subhanallah. Makcik-makcik kalau lupalah doa ni dalam bahasa Arab, kan, nak tunggu ingat tu hujung Ramadan baru ingat. Contohlah ya. Ada orang kata makcik dah cuba tak boleh ingat dalam bahasa Arab. Tak apalah makcik, setiap malam boleh je dalam bahasa Melayu, kan, kalau boleh biarlah bahasa Melayu tapi sama dengan apa yang disebut oleh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sudah tentu kalau ditanya mana lebih afdal kita bacakan doa ini. Kalau tak hafal, cari dan kita baca. Sebab bila doa ini diajarkan oleh Rasulullah, sudah tentu tingkatan afdal itu lebih tinggi. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau lah yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang sangat mencintai kemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Puji dulu Allah. Saya kalau nak apa-apa daripada suami pun saya puji dulu. Sampai dia cair, kan. Encik suami, enciklah suami terbaik dalam dunia. Kadang-kadang tak habis puji, dia tanya nak apa sebenarnya. Subhanallah. Allah ya Hamid, Allah yang maha terpuji. Allah lebih jauh suka dipuji hambanya.
Dan kalau kita dipuji manusia pun kadang-kadang kita tak ada sampai bagi upah kan. Ke ada orang kalau kena puji je bagi upah orang yang puji, ambillah RM10. Mungkin beratus lah orang nak puji kan. Sekali puji dapat RM10. Kan ada jaminan kan. Kita kalau orang puji, takat kita cakap makasih. Buat-buat malu. Padahal suka kan orang puji. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala apabila hamba-Nya memujinya, Allah bukan sekadar memberikan pahala, tapi Allah ingin berikan syurga. Allah itu terpuji dan Allah sangat suka dipuji oleh hamba-Nya. Maka Rasulullah mengajarkan kita kaedah untuk mendapat keampunan, kemaafan daripada Allah. Puji Allah dulu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau sangat suka memberi maaf. Maafkanlah aku ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Yang keenam, Masya Allah, iaitu menyegerakan berbuka. Jangan nanggung-nanggung. Bukan rasa bang kita ni janganlah kan kelang kabut sangat nak berbuka, biar lebih sikit masa puasa tu. Pukul 8 baru berbuka kan. Laki tu dah kerek-kerek dah perut kan. Bukan lebih afdal kalau melebihkan waktu berbuka berpuasa itu lebih afdal. Macam kita bayangkan kalau solat kan, bagilah lama sikit bang solat tu, jangan laju sangat. Subhanallah. Daripada Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Yang bermaksud manusia itu akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi mana mereka mempercepatkan berbuka puasa. Jadi jangan menanggung-nanggungkan, tapi jangan tercepat pula. Walaupun 2 minit tercepat, kena qada balik. Subhanallah, itu memang ada penjelasan fiqh. Walaupun tersilap memang tak boleh, jadi berhati-hati. Tapi bila dah confirm masuk, terus berbuka. Walaupun kita tengah sibuk tumbuk belacan pun, kadang dah duduk ngadap, dah ready dah ni, tiba-tiba kan suami pun tanya, belacan tak ada kok? Sambal belacan tak ada kok kan? Masa tu ya Allah tak perasan. Lala masak lomak cili padi kan. Nak kenalah dengan sambal belacan. Isteri ni pun isteri solehah macam ibu-ibu depan ni kan. Walaupun sendiri lapar penat, agak-agak kalau suami tanya lah tinggal 1 minit 2 minit pergi tumbuk tak? Oh tak. Ya Allah, kenapa jujur sangat kan? Masya Allah. Tapi biasa orang rumah ni dia nak supaya suami ni puas hati ni, dia pergi tumbuk juga tu. Jap bang sambil tumbuk tu dengar azan tu kan, ambil juga. Segerakan berbuka walaupun seteguk air, walaupun dengan kurma. Subhanallah. Yang ketujuh, menghidupkan malam dengan ibadah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, siangnya qiyamun nahar, menghidupkan siang, qiyamul lail, menghidupkan malam. Subhanallah. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa terdahulu. Dan ramai juga yang salah faham, dia ingat qiyamul lail ni tahajud saja. Sebenarnya daripada start maghrib sampailah subuh semua itu qiyamul lail. Selepas isyak termasuk kita tarawih, zikir, baca Quran sebelum tidur, al-muq, semua itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Jangan pula kita tak terkejut lepas tu tak sempat tahajud, kita kata tak qiyamul lail malam tadi. Jadi ramai orang beri perhatian tahajud, dia tak jaga betul tarawih, dia tak jaga betul ibadah-ibadah sebelum tidur. Jadi kita kena faham menghidupkan malam ini bermula maghrib sampailah ke subuh. Apa jua ibadah-ibadah khusus diperbanyakkan. Okey, yang ke-8, perbanyakkan sedekah. Hadis Nabi menyebutkan kan, subhanallah, Nabi SAW daripada Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersedekah kan, dan Rasulullah lebih banyak melipat gandakan sedekah itu di bulan Ramadan lebih laju daripada angin. Jadi setiap hari jangan lepaskan peluang untuk bersedekah, dan jika boleh jaga betul. Ada sedekah yang kita persembahkan, ada orang tahu, ada sedekah yang kita jaga rahsia sungguh-sungguh. Sebab insya-Allah moga-moga kita jadi VIP Allah di mahsyar kelak. VIP Allah, siapa? 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Kalau masa orang hidup kat dunia ni dia adalah suami yang pangkat besar, bolehlah minta tolong, apa-apalah, ada kedudukan dan sebagainya. VIP tu semua dah tak boleh guna dah. VIP Allah 7 golongan saja di mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang melakukan sedekah, tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Subhanallah. Ada ketikanya ibu-ibu kita sedekah, suami pun tak tahu. Kadang-kadang kita nak bercerita juga kan, bang duit awak bagi tu separuh saya sedekah. Suami pun puji, oh baiknya isteri solehah. Subhanallah. Kadang-kadang ada ketika rahsia sungguh-sungguh, siapa pun tak tahu, kita dengan Allah saja yang tahu.
Mudah-mudahan jadi VIP Allah Subhanahu Wa Taala buat di bulan Ramadan setiap hari insya-Allah walaupun berapa pun jumlah. Yang ke-9, jangan lepaskan peluang setiap hari memberi makan orang berbuka puasa. Kalau boleh setiap hari jangan lepas peluang, sangat rugi walaupun seorang. Kurang-kurangnya hari itu kita dapat pahala 2 orang berpuasa. Bayangkan kalau kita setiap hari buat rutin, sehari 10 orang kita bagi makan berbuka, bermaksud Ramadan kali ini kita dapat pahala 300 orang berpuasa. Bukan 30 hari puasa, tapi dapat pahala 300 hari berpuasa. Sebab 10 tu termasuk kita lah. 30 kali 10 keluar 300. Jadi subhanallah, ibu-ibu yang sediakan makanan jangan rasa berat, sebab kita dapat pahala yang berganda. Bahkan kalau suami kata hari ni part saya pula nak masak, nak sedia makan berbuka. No, cannot. Kita nak sangat ni ambil bahagian makan, ataupun kita tak mampu nak masak, kita beli dan sebagainya. Subhanallah, hadis Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang yang berpuasa. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, sama ada di live ataupun yang hadir sama, setiap hari di sini kan, kecuali Sabtu Ahad kita buat majlis berbuka puasa. Kalau yang biasa tengok kan, kita buat pack dalam 200 pack sehari. Ada yang bungkus, ada yang kita hidang. Jemputan kita adalah asnaf fakir miskin. Kan kami ada gerobak hujung sana, hari-hari memang ramai asnaf fakir miskin ambil bantuan 100 orang sehari. Sekarang 2 hari habis 10,000 tuan-puan sekalian. Jadi kita ada senarai ramai. Jadi kita jemput hari-hari asnaf fakir miskin. Kita kadang-kadang bagi kat jiran-jiran kuih dan sebagainya untuk berbuka. Belum tentu jiran kita tu makan dengan berbuka dengan makanan kita. Tu yang saya selalu fikir. Kita nak biar dia memang makan apa makanan yang kita bagi, supaya dapat pahala orang yang berpuasa berbuka dengan apa yang kita makan. Jadi insya-Allah siapa yang infak untuk majlis berbuka dan tuan-puan sekalian, ia bukan berlaku di sini saja. Antaranya di Sabah, Sarawak, ramai asnaf fakir miskin. Kami ada ejen yang aktif. Setiap hari kita taja 300 ke 500 orang berbuka puasa di sana. Ambil dah berapa madrasah bukti tu ada, saya share di page, yang mana memang tim kita sana beni. Mereka ni memang asnaf fakir miskin. Mula-mula mereka minta 100. Untuk anak madrasah, mereka tunjuk bukti anak-anak ni alhamdulillah ditaja dapat makan ni. Lepas tu mereka share pula dengan saya, Ustaz Azman tu pelajar pondok, Ustazah, bila anak-anak mereka dapat makan daripada sumbangan kita ni, ibu bapa mereka datang juga makan share dengan anak-anak. Saya kata kenapa? Memang ibu bapa mereka pun miskin Ustazah, tak ada makanan. Jadi bila kita bagi ke anak, rupanya ustaz-ustaz tu panggil ibu bapa makan sekali, tapi mereka share lah satu bungkus berapa orang. Kita pun kata jangan, kita tambahkan lagi 200, 300 supaya ibu bapa datang pun ada bahagian. Sahur tu mereka memang biasa tak ada makan lah, ringan-ringan saja. Subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan infak tu benar-benar sampai. Sebab itu sekarang dalam berinfak pun kita kena bijak supaya betul-betul capai maksud. Mereka memang berbuka dengan apa yang kita beri. Subhanallah. Namun bukan kata jangan bagi kat jiran, bagilah juga, semua tu adalah bahagian pahalanya. Okey, subhanallah. Yang terakhir iaitu sangat penting tuan-puan dimati Allah sekalian, menjaga tutur kata. Jaga sungguh lidah. Ini antara yang diberatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang bermaksud barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, iaitu perkataan dusta keji, menghina, mengumpat, semua itulah, serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Soalnya Allah tak pandang, Allah tak terima perbuatan dia meninggalkan makan minum, iaitu puasa. Subhanallah. Jadi kita bukan sekadar menghina, mengeji dengan perkataan keji. Kadang tu kita orang perempuan, isteri-isteri, jagalah lidah kita daripada menyakiti suami. Subhanallah. Bukan simpan, tunggu awak habis Ramadan tunggu. Jangan jatuh pula kan. Mengajar, melatih diri kita. Sama juga orang lelaki, samalah kita kan. Kalau barang sangat sebelum ni, janganlah kesian orang rumah tu, masak tak sedap, kita jadi marah. Walaupun kita rasa macam masin, rasa dalam hati tu nak cakap ada lori garam terbalik ke, kadang-kadang peli kan. Kalaulah kita tahu isi tu akan kecil hati dengan kata-kata kita, jagalah lidah sungguh-sungguh. Sebab takut kita nampak berpuasa tapi rupanya tak ada bahagian pahala puasa.
Sebab Allah tak pandang orang tidak menjaga perkataan keji daripada lidahnya. Dan sekarang bukan pada lidah, pada jari jemari yang suka komen, tulis benda tak elok di media sosial dan sebagainya. Allahu Akbar.